Merdeka! 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 Pemasyuran Kemerdekaan Bab 10 Tingkatan 4. Bab ini terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama, pengertian kemerdekaan. Kedua, persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Ketiga, detik pemasyuran kemerdekaan negara. Keempat, kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Dan yang terakhir, prinsip kedaulatan persekutuan tanah Melayu. Peristiwa kemerdekaan bermula pada 8 Julai 1957, di mana Tunku Abdul Rahman mengumumkan sambutan Hari Merdeka melalui Radio Malaya. Stadium Merdeka siap dibina pada 21 Ogos 1957. Seterusnya, pada 12.30 malam 30 Ogos 1957, pemasyuran kemerdekaan berlangsung di Padang Kelab Selangor, dan pada 31 Ogos 1957, peristiharan kemerdekaan di Stadium Merdeka dan istiadat mengangkat sumpah di YMM yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. 10.1 Pengertian kemerdekaan. Merdeka bererti bebas menentukan pemerintahan dan hala tuju negara. Manakala takrif kemerdekaan menurut Kamus Dewan ialah bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan. 10.2 Persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Persediaan ini dibuat melalui penubuhan jawatan kuasa persediaan fizikal dan sambutan. Antara prasarana fizikal yang disediakan oleh jawatan kuasa persediaan fizikal adalah pembinaan sebuah stadium untuk meraihkan kemerdekaan dan istana untuk yang di Pertuan Agong. Tunku Abdul Rahman mencadangkan sebuah lagu rasmi kebangsaan iaitu lagu Negaraku. Penggunaan bendera Persekutuan Tanah Melayu yang telah sedia ada akan dijadikan bendera kebangsaan. Penggunaan jata negara diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1957. Bunga Raya pula dipilih oleh Tunku Abdul Rahman sebagai bunga kebangsaan. Seterusnya, jawatan kuasa sambutan. Jawatan kuasa ini berperanan untuk memeriahkan lagi sambutan pada peringkat ibu kota dan negeri. Antara persiapan sambutan ialah baju muskat yang diubah suai lengkap dengan seluar satin hitam, bersongket, bersamping, dan tengkolok yang direka untuk menteri. Kerajaan telah menganjurkan kursus khas berkaitan dengan protokol yang diikuti oleh sebanyak 300 orang pegawai kerajaan. Selain itu, semua pegawai dan kaki tangan kerajaan diberikan gaji seminggu lebih awal untuk memberikan peluang menyambut kemerdekaan. 10.3 Detik pemasyuran kemerdekaan negara. Permulaan sambutan diraihkan pada malam 30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. 10 malam, wakil parti perikatan dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura berpakaian baju Melayu hitam diketuai oleh Salon Jubir mengambil tempat duduk. 10.30 malam, sebanyak 300 orang pemuda membentuk perbarisan kehormat di tengah padang menghadap Jalan Raja. 11.58 malam, semua lampu di padang dan di sekelilingnya dipadamkan sehingga seluruh kawasan menjadi gelap gelita. Lampu dipasang semula apabila jam besar berbunyi menandakan detik 12.30 malam dan diikuti dengan laungan merdeka oleh orang ramai. Pada 12.10 tengah malam,
Tunku Abdul Rahman menerima tabik hormat dan memeriksa berbarisan perwakilan negeri. Gelaran Bapak Kemerdekaan Tanah Air diberikan kepada Tunku Abdul Rahman. 12.25 tengah malam, Tunku Abdul Rahman menyampaikan ucapan dengan penuh semangat. Majlis berakhir pada 12.55 tengah malam. Peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. Pada pagi 31 Ogos 1957, di Stadium Merdeka, upacara sambutan kemerdekaan diadakan dengan gemilang. Tunku Abdul Rahman membaca pemasyuran kemerdekaan bagi mengisytiharkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Istiadat mengangkat sumpah yang di Pertuan Agong diadakan di Balai Rong Seri, Istana Negara. Majlis jamuan di residensi diadakan bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas Pesuruhjaya Tinggi British, Sir Donald McGillivray. Sir Donald McGillivray dan isteri berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke England. Beliau diberikan penghormatan dengan Permaidani Merah dan barisan kehormat oleh Batalion ke-4 Askar Melayu. 10.4 Kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Dari aspek politik, kesan kemerdekaan terhadap negara ialah pengamalan sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, pentadbiran negara, dan cabaran kerajaan persekutuan. Kesan dalam peringkat antarabangsa pula. Yang pertama, dasar luar. Kerajaan memberikan perhatian melalui pengukuhan Kementerian Luar. Seterusnya, menganggotai Commonwealth. Negara kita diterima untuk menyertai pertubuhan Commonwealth. Ketiga, pertahanan negara. Sebelum merdeka, negara kita dilindungi melalui pembentukan kerjasama pertahanan Britain, Australia, dan New Zealand. Selepas merdeka, Tunku Abdul Rahman ingin mengekalkan hubungan baik dengan Britain dan negara Commonwealth. Seterusnya, penyertaan dalam blok sterling. Penyertaan ini bermaksud negara menggunakan pound sterling dalam urusan perdagangan antarabangsa. Dan akhir sekali, negara kita diterima menjadi ahli PBB dalam persidangannya pada 17 September 1957. Dalam aspek ekonomi pula, selepas mencapai kemerdekaan, kerajaan melakukan pelbagai usaha untuk membangunkan ekonomi negara. Antaranya, Rancangan Malaya Pertama 1956 hingga 1960, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda, Institusi Keuangan Tempatan, Pembangunan Luar Bandar, dan juga Rancangan Buku Merah. Dalam aspek sosial pula, sejak mencapai kemerdekaan juga, kerajaan memberikan banyak tumpuan dalam pembangunan sosial seperti pendidikan, penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka, Jabatan Penerangan, Kesihatan, dan kemudahan asas. 10.5 Prinsip Kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Antara aspek kedaulatan negara kita ialah wilayah pengaruh, kerajaan, kedaulatan undang-undang, lambang kebangsaan seperti jata negara, dan juga pengiktirafan sebagai rakyat. Rumusannya, kemerdekaan yang diperolehi wajar kita pertahankan dengan sepenuh jiwa dan raga. Kemerdekaan yang berkait rapat dengan kedaulatan menuntut kita memberikan kesetiaan yang tidak berbelah bagi terhadap Ibu Pertiwi.